Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kadir Jasin menegur hari ini melalui FMT, jangan manjakan orang Melayu Islam, katanya. Bekas penasihat kepada Dr. Mahathir Mohamad berkata, menjaga akidah adalah tanggung jawab sendiri. Seorang wartawan veteran berkata, semua orang harus jangan keterlaluan dalam melindungi orang Melayu Islam berikutan isu mengenai cadangan garis panduan mengenai penglibatan orang Islam dalam majlis orang selain Islam. Kadir Jasin menegur cadangan tersebut kerana yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu serta Perdana Menteri kerap menghadiri acara yang dianjurkan oleh rumah ibadat bukan Islam dan mereka tidak pun terpesong daripada Islam. Kata Kadir Jasin, mungkin kita semua harus jangan memanjakan orang Melayu Islam. Menjaga akidah adalah tanggung jawab sendiri, katanya. Kerajaan yang baik mewujudkan ruang untuk rakyat, yang buruk mengganggu dan masuk campur, katanya di Facebook. Kadir berkata, beliau bersekolah di Sekolah St. Michael di Aloseta, Kedah, selama 8 tahun di mana dia dengar rakan sekolah berdoa dan menyanyikan lagu keagamaan Kristian. Bekas penasihat komunikasi kepada Dr. Mahathir itu berkata, salib pernah dipamerkan di atas papan hitam setiap bilik darjah sekolahnya, yang kemudian dinamakan semula sebagai SMK St. Michael. Guru-guru daripada semua kaum dan agama, pemimpin rohani sekolah itu ialah seorang pendiri yang bergelar Brother Supervisor. Majoriti pelajar adalah budak Melayu dari kampung. Tidak ada seorang pun keluar Islam, katanya. Saya menghadiri majlis perkahwinan di gereja dan pengkebumian rakan yang beragama Kristian. Saya memberi penghormatan terakhir kepada rakan bukan Islam saya di rumah mereka dan di rumah mayat, kata beliau lagi. Sebagai pelajar di New Zealand, saya tinggal di rumah paderi Anglican selama 2 minggu. Jika itu berdosa, saya memohon ampun kepada Allah, tambahnya. Kadir berkata, garis panduan yang dicadangkan itu sepatutnya dibincangkan oleh Jemaah Menteri sebelum didedahkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Muhammad Naim Mokhtar dalam jawapan bertulis di Parlimen. Beliau menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim selesaikan isu ini dan bukannya memenuhi kehendak sektarian sesuai dengan gelaran Insan Renaissance. Cadangan garis panduan itu yang mencetuskan kontroversi akan dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri sebentar tadi. Ia antara lain menyatakan penglibatan orang Islam dalam majlis sambutan mestilah tidak disertakan dengan perbuatan yang boleh. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tiba-tiba Najib bersuara tentang titah addendum. Kemarin satu berita yang mengejutkan Najib dan pastinya berita mengecewakannya apabila Jabatan Peguam Negara telah mengesahkan membuat rayuan untuk titah addendum Najib di Mahkamah Persekutuan. Bermaksud, untuk masa yang terdekat ini, Najib tidak akan dapat pelepasan untuk penjara di tahanan rumah. Hal ini kerana ianya akan bergantung kepada perbicaraan di Mahkamah Persekutuan. Sekiranya Mahkamah Persekutuan menerima rayuan daripada AGC ataupun Jabatan Peguam Negara, bermaksud semakan kes Najib di Mahkamah Tinggi akan ditunda sementara untuk didengar di Mahkamah Persekutuan terlebih dahulu, barulah Najib, kalau Mahkamah Persekutuan membenarkan Mahkamah Tinggi mendengar semakan tersebut, maka diteruskanlah perbicaraan. Jika Mahkamah Persekutuan menolak kebenaran itu, maka habislah nasib Najib ataupun musnahlah harapan Najib untuk mendapatkan tahanan rumah atau semakan tersebut. Hal ini kerana Mahkamah tertinggi di Malaysia bukanlah Mahkamah Tinggi, tetapi Mahkamah Persekutuan. Dan baru-baru ini kerajaan telah pun melalui Jabatan Peguam Negara telah pun mengeluarkan satu permohonan iaitu gag order, iaitu melarang untuk titah addendum itu dibicarakan atau dibahas secara terbuka umum.
Maknanya supaya perbicaraan itu tidak terganggu. Dan ini pula komen Najib tentang gag order tersebut. Najib akhirnya membantah ataupun menentang. Najib menentang perintah gag order. Bekas Perdana Menteri kata tidak ada risiko atau ancaman langsung kepada institusi diraja. Najib Razak menentang permohonan kerajaan untuk mendapatkan perintah larangan bersuara atau gag order berhubung permohonan pelaksanaan titah edendum yang membenarkannya menjalani tahanan rumah. Bekas Perdana Menteri itu dalam afidavit berkata, tiada bukti bahawa keselamatan negara akan terancam jika perintah itu tidak dilaksanakan. Najib berkata sehingga kini tiada sesiapa pun membuat sebarang kenyataan berbaur hasutan terhadap yang di-Pertuan Agong atau institusi diraja berhubung isu titah edendum itu. Tiada laporan tindakan diambil terhadap sesiapa, kata Najib. Oleh itu, tiada risiko atau ancaman langsung kepada institusi diraja, katanya lagi. Bulan lalu, Mahkamah Rayuan dalam keputusan majoriti memberikan kebenaran kepada Najib untuk memulakan prosiding semakan kehakiman bagi memaksa kerajaan melaksanakan titah edendum yang dikeluarkan oleh Agong terdahulu, Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah. Kes dihantar ke Mahkamah Tinggi untuk didengar merit permohonan itu. Kerajaan sedang memohon perintah larangan bersuara untuk menghalang orang ramai membincangkan kes titah edendum Najib. Ia juga meminta kebenaran untuk merayu keputusan Mahkamah Rayuan di Mahkamah Persekutuan. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah orang Melayu kata, sediakan payung sebelum hujan, jangan sampai sudah berlaku barulah terengadah. Jadi mungkinlah AGC ataupun Jabatan Peguam Negara memohon gag order ini supaya menghalang atau mengelakkan daripada sudah berlaku bencana barulah diambil tindakan. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tepatlah Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Rupa-rupanya ini yang paling ditakuti oleh para musuh dan hater Anwar Ibrahim. Hari ini disahkan oleh Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri bahawa tiada garis panduan baru bagi acara bukan Islam. Keputusan daripada Kabinet dan Anwar Ibrahim ini dapat sambutan yang sangat baik daripada seluruh rakyat Malaysia. Seperti yang dinyatakan oleh Rafidah Aziz bahawa perkara garis panduan itu tidaklah menepati kehendak pada masa ini, kata beliau. Hari ini Anwar Ibrahim kata mengesahkan bahawa Kabinet telah membuat keputusan bahawa tiada keperluan untuk garis panduan baru bagi orang Islam menyertai acara di rumah ibadat bukan Islam. Dia berkata garis panduan yang dicadangkan itu tidak perlu kerana umat Islam di negara ini sudah tahu batas yang perlu dijaga ketika menghadiri acara perayaan bukan Islam. Kata Anwar Ibrahim, saya berpendapat tidak perlu kerana orang Islam tahu garis dia. Macam saya datang hari ini ke acara di Batu Caves, saya bukan masuk ke upacara agama. Menteri Digital Gobind Singh Dio sering melawat masjid di kawasan dia, tapi dia tidak ke upacara agama. Kita sudah biasa, kata Anwar Ibrahim. Jadi jangan rumitkan, jangan timbulkan kerisauan dalam masyarakat. Saya ingin tegaskan ini keputusan Muktamad Jemaah Menteri pagi tadi. Katanya semasa sidang media selepas menghadiri acara di Kuil Sri Subramaniam Batu Caves menjelang perayaan Taipusam pada 11 Februari ini. Anwar berkata demikian ketika diminta menjelaskan perincian perbincangan Kabinet mengenai perkara itu. Pagi ini, Kabinet memutuskan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, boleh memberikan nasihat kepada orang Islam berkaitan keperluan menjaga akidah dalam acara bukan Islam di rumah ibadat mereka. Dalam satu kenyataan bersama oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama Naim Mokhtar dan Menteri Perpaduan Aaron Ago Dagang berkata,
Nasihat tersebut tidak bersifat dasar. Ini selepas cadangan garis panduan berkenaan menimbulkan bantahan dan perdebatan awam. Cadangan berkenaan yang dibangkitkan Naim termasuk keperluan mendapatkan kebenaran pihak berkuasa agama jika sesuatu majlis melibatkan umat Islam, serta larangan unsur yang boleh menyinggung sensitiviti Muslim. Sementara itu, dalam acara hari ini, Anwar meluangkan lebih kurang 30 menit berjumpa dengan pihak pengurusan kuil di Batu Caves dan pemimpin komuniti India. Selain Gobind, turut hadir ialah Presiden MIC S.A. Vignasawaran, Timbalan Presiden M. Saravanan, Exco Kerajaan Negeri Papa Roa Naidu dan Adun Sentosa Gunaraj George. Saudara-saudara sekalian, keputusan daripada kabinet melalui Anwar Ibrahim ini sangat tepat dengan apa yang diaspirasikan oleh kerajaan Madani, yaitu kerajaan yang mementingkan masyarakat berbilang kaum, kerajaan yang mementingkan perpaduan dan sentiasa menjaga keutuhan rakyat Malaysia. Biarlah apa yang sudah jadi kebiasaan menjadi terus kebiasaan tanpa dapat mengganggu-gugat keharmonian agama bangsa dan negara Malaysia. Tidak perlulah dirumitkan seperti kata Anwar Ibrahim. Kita sudah biasa. Jadi jangan rumitkan keadaan. Jangan timbulkan kerisauan dalam masyarakat. Saya ingin tegaskan, ini keputusan Muktamad Jemaah Menteri pagi tadi, kata Anwar Ibrahim. Sebelum kita berpisah, tinggalkan komen anda.